manusia-manusia. Ialah aku. Tidakkah kau gerun dengan penampilanku ini? Aku akan membunuh kamu semua. Aku akan membinasakan sifat kamu yang pertahankan diri itu. Kamu yang begitu bodoh. Sanggup kamu bermain apiak? Akan kuseru sahabatku. 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 Bangkitlah. Bangkitlah sahabatku. Bangkitlah! Betul. Kita akan menguasai dunia ini. Kita akan membunuh mereka semua. Tidak kira mudah. Tua, miskin dan kaya. Biar mereka rasakan apa artinya terkurung di dalam bumi sendiri. Serulah askar-askar kita, Tuan. Kita ramai. Kita takkan kekal pada manusia-manusia ini. Serulah sahabat kita, Tuanku. Serulah, Tuanku. Serulah, Tuanku. Ya! Askar-askarku, bergabung bersama kami. Bangkitlah askar-askarku. Bangkitlah askar-askarku. Bangkitlah! Kami yang menurut perintah, Tuanku. Kita akan hancurkan riwayat setiap manusia. Ya, Tuanku. Kita akan hapuskan mereka. Mereka ini kecil. Kita hancurkan mereka, Tuanku. Jangan beri ruang pada mereka. Ya, askar-askarku. Kita akan bergabung dan membunuh mereka semua. Kita akan tamatkan riwayat mereka pada hari ini. Biar mereka lihat siapa yang berkuasa. Wahai askar-askarku. Ya, Tuanku. Kita akan serang. Kita akan serang. Kita akan serang. Serang!
mari datang sini. Ada jual ni satu ubat banyak empunya. Sapu sahaja dipangkal dengan ke hujung kaki, garanti penyakit akan sembuh. Siapa sahaja tak kenal aku. Aku ni bomoh jago. Bomoh yang terkenal di dunia ini. Yang termasyhur di dunia ini. Sebut sahaja nama aku. Seluruh pelosok kampung kenal nama aku. Mari beli, kita kasih diskaun punya ini hari. Mari adik-adik, kakak-kakak, mari. Aku boleh kemana tadi? Mari. Kau ni siapa? Datang kerja tempat aku berdagang je. Nama saya Aida. Atuk, tadi Aida dengar Atuk ni bomoh tak hebat ke? Dah, akulah bomoh yang termasyhur di dunia ini. Bomoh yang teragung di dunia ini. Semua orang kenal aku. Oh, macam tu. Atuk tahu tak? Tadi Aida kena kacau dengan malu balik.
membicarakan fisika. Ih, doktor receh lah. Hei, terserah kepada kamu lah, Aida. Jangan ulangi kesilapan kamu. Kelak, saran kamu itu tidak akan berguna. Ya doktor, Aida akan ikut kata-kata doktor. Ya, bagus Aida. Doktor! 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 Kamu ni kenapa? Bangun. Bu, adik, ibu dan adik ada kat sini. Ibu dan adik pergi ke mana? Ibu dan adik jangan keluar tu, bahaya kat luar tu. Apa yang kamu merepek ni, Aida? Kami berdua ni sehari-harian duduk di rumah sahaja. Nak atau cinta ni? Itulah. Ibu suka masuk, mandi, solat. Kamu tak nak dengar. Lepas tu, kamu tidur, kaki pun kamu tak cuci. Kalau mimpi buruk, inilah padahnya. Melawan cakap ibu. Tidak mahu dengar cakap ibu. Ibu, adik, maafkan Aida, ibu. Ibu, adik, mulai saat ini kita kena jaga kesihatan tau. Kita kena berwaspada, menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup pramuka. Dan kalau kita nak keluar pun, hanya urusan penting je tau, Bu. Ibu, adik, ingat tau, kita kena jaga kita. Bu. Wahai saudara-saudari, bagaimana dengan perancangan kita? Maafkan kami, Tuan. Kita telah gagal, Tuan. Mereka tahu akan kelemahan kita, Tuan. Bagaimana ini boleh berlaku? Tidak mungkin. Tak ada cara dengan manusia-manusia ini. Manusia-manusia ini mudah apa? Apa yang kamu lakukan? Tidak apa? Masih banyak lagi tempat yang boleh kita kuasai. Aku mahu kita berusaha dan menyerang dan membunuh mereka. Wahai askar-askarku, aku kita bersiap segera untuk serangan yang kedua. Seranglah, 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 askar-askarku! Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas persembahan teater.
Baiklah, sebuah bicara berirama yang Di awal Hasbullah, apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik saudara. Alhamdulillah. Jadi saudari Solihat juga merupakan wakil pelajar PISMP PJ semester 3. Jadi ahli panel kita yang ketiga, saudari Nur Sabirah binti Saimi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik-baik saja saudara. Saudari Nur Sabirah merupakan wakil pelajar PPISMP ambilan Jun 2020. Pohon pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Jadi untuk meneruskan agenda kita pada petang ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, saudari Linda binti Haji Walan, untuk berkongsi dan mengulas tentang buku yang telah beliau kaji. Dipersilakan. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, pada petang ini saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk The 7 Habits of Highly Effective People, edisi bahasa Melayu, hasil tulisan Stephen R. Covey dan diterbitkan oleh PTS. Baiklah, dalam buku ini penulis telah menyatakan bahawa manusia merupakan seorang pemimpin dan petugas. Oleh itu, bagaimana seseorang itu ingin menjadi pemimpin dan petugas yang efektif, mereka harus mempraktikkan 7 tabiat yang telah dinyatakan di dalam buku ini. Selain itu, penulis juga telah menyatakan 3 sifat manusia. Baiklah, yang pertama ialah bergantung kepada orang lain. Permulaan hidup kita menjadi seorang bayi, dan ketika itu kita sudah menjadi ketika itu kita telah mendapatkan sifat yang pertama, yaitu bergantung kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa kita, kepada adik keluarga kita, dan kepada orang lain. Seterusnya kita juga bergantung dari segi memberikan makan dan minum, membersihkan fizikal dan perkara-perkara lain. Seterusnya bulan ke bulan, tahun ke tahun, umur kita akan meningkat. Dan disitulah wujudnya sifat yang kedua, yaitu berdikari sendiri dari segi fisikal, emosi, mental maupun keuangan. Di situ kita sudah mampu melihat dan mampu memikirkan matlamat hidup kita sendiri dan kejayaan apa yang kita ingini. Selepas itu kita akan melonjak ke alam dewasa dan menjadi seorang yang lebih matang. Disitulah wujudnya sifat yang ketiga, yaitu kebergantungan kepada orang lain. Kita mulai sedar bahawa hidup kita tidak boleh bersendirian. Kita memerlukan khidmat orang lain, memerlukan bantuan orang lain untuk melonjakkan kita ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, apa perkaitan di antara 3 sifat ini dengan 7 tabiat yang telah dinyatakan di dalam buku ini? Baiklah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, permulaan hidup kita sudah mendapatkan sifat yang pertama, dan bagaimana untuk kita melonjak ke sifat yang kedua, kita memerlukan 3 tabiat yang dinyatakan di dalam buku ini, dan salah satunya ialah menentukan matlamat kita yang terakhir. Untuk menjadi seseorang yang berdikari, kita memerlukan matlamat, karena segala yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk mencapai matlamat yang telah kita rancang dan untuk mendapatkan kejayaan yang telah kita ingini. Selepas itu, kita ingin melonjakkan diri ke sifat yang ketiga, dan kita juga memerlukan 3 lagi tabiat yang telah dinyatakan di dalam buku ini. Dan salah satunya ialah usaha untuk memahami terlebih dahulu sebelum untuk difahami. Bagaimana untuk kita bekerja sama dengan seseorang sekiranya kita sendiri tidak memahami orang tersebut? Dan bagaimana untuk kita meminta bantuan seseorang sekiranya kita sendiri tidak memahami tugas seseorang tersebut? Oleh itu, kita harus mewujudkan satu kesepahaman di antara kita dengan orang lain untuk kita bergantung kepada mereka. Baiklah, baru 6 tabiat. Ada tabiat yang terakhir, dan penulis telah menyatakan tabiat yang terakhir ialah tajamkan gergaji. Untuk lebih mudah kita pahami, saya menyatakan bahwa tabiat yang terakhir ini ialah pengukuhan. Bagaimana untuk kita kukuhkan apa yang telah ada dalam diri kita, dan bagaimana untuk kita kukuhkan apa yang telah kita wujudkan untuk diri kita. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, hasil daripada pembacaan buku ini, saya telah mendapati beberapa pengajaran. Dan antaranya ialah janganlah kita mempersendahkan pekerjaan orang lain, sama ada ia berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah. Kerana dalam buku ini penulis juga menyelipkan beberapa kisah tentang kehidupan yang berkaitan dengan tabiat-tabiat yang ada. Dan salah satu kisahnya ialah seseorang yang mempersendahkan pekerjaan yang berpangkat rendah. Kenapa kita harus mempersendahkannya, sedangkan berkemungkinan besar pekerjaan itulah yang akan memberikan manfaat dan membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Dan seterusnya ialah
kita haruslah memahami orang lain, kerana setiap kolaborasi yang ingin kita lakukan dengan orang lain, kerjasama yang kita ingin lakukan dengan orang lain, kita perlu memahami orang tersebut. Bagaimana kita ingin bekerja sama dengan seseorang sekiranya kesepahaman itu tidak wujud antara kita dengan orang tersebut. Dan yang terakhir ialah kita haruslah bijak dalam mengatur masa kita, kerana apa yang kita lakukan pada hari ini adalah satu gambaran ataupun imajinasi masa hadapan kita. Dan sekiranya kita menginginkan masa hadapan yang cerah, kita perlu bermula daripada sekarang. Kita harus mengatur masa kita sekarang untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan pada masa hadapan. Baiklah, sejujurnya buku ini cukuplah istimewa untuk saya, kerana setelah membaca buku ini, saya telah menyadari bahwa banyak kelemahan yang terdapat pada diri saya. Sebelum ini saya mengingatkan bahwa saya hanya lemah dalam beberapa bidang. Tetapi setelah membaca buku ini, saya telah menyadari bahwa saya bukan hanya lemah dalam bidang-bidang tersebut, tetapi saya juga lemah dalam pengurusan pribadi saya sendiri. Oleh itu, hadirin dan hadirat, bagi hadirin dan hadirat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai buku ini, dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 7 tabiat yang dinyatakan oleh Stephen R. Covey dalam buku ini, hadirin dan hadirat boleh meminjam buku ini daripada saya. Dengan hati yang terbuka, saya akan meminjamkan buku ini kepada hadirin dan hadirat sekalian. Sekian saja daripada saya, kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Saudari Linda atas kupasan tentang buku yang telah beliau kaji. Jadi baiklah, kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang kedua, Saudari Liz Solihat binti Awang Hasbullah, untuk berkongsi tentang buku yang telah beliau kaji. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buku yang akan saya bicarakan pada petang ini ialah Sastrawan Negara Usman Awang, hasil tulisan Zurina Hasan. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 1990, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, dalam buku ini penulis ingin menyampaikan terdapat 3 kandungan, iaitu yang pertama riwayat hidup ataupun latar belakang Datuk Dr. Usman Awang, yang kedua tentang pengalaman, pemikiran dan sikap pengarang, dan yang ketiga mengenai kajian karya-karya popular yang dihasilkan oleh beliau. Baik, kita kenal sedikit latar belakang Datuk Dr. Usman Awang. Usman ini dilahirkan di kampung Tanjung Lembu, Kuala Sediri, Kota Tinggi, Johor pada 12 Julai 1929. Beliau diberi nama Wan Osman, Wan Awang, tetapi menukar namanya ke Usman Awang. Ibunya bernama Halimah, namun telah meninggal dunia semasa beliau masih kecil lagi. Dan ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Okey, baiklah. Nah, Usman melalui alam kemiskinan semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya belajar setakat darjah 6 sahaja disebabkan kemiskinan yang dialami oleh beliau ketika itu. Beliau ini suka membaca sejak kecil lagi. Dan beliau bersekolah di Kuala Sedili pada tahun 1936, Mersing 1937 dan Bandar Maharani pada tahun 1940 hingga lulus darjah 6 sahaja. Baik, kita pergi kepada isi kandungan yang seterusnya mengenai pengalaman, pemikiran dan sikap pengarang Datuk Dr. Usman Awang. Usman Awang ini banyak mengungkapkan aspek-aspek kemasyarakatan di dalamnya. Usman Awang merupakan seorang penyair yang amat penting dalam perkembangan penulisan puisi di Malaysia sejak dekad 40-an lagi. Beliau seorang penyair yang prolifik dan kebanyakan puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Rusia dan juga Perancis. Pada dekad 50-an, Usman Awang merupakan tokoh penting dalam Asas 50. Beliau bertanggungjawab menulis puisi sejajar dengan aspirasi dan ideologi Asas 50 yang memperjuangkan seni untuk masyarakat. Dan dalam puisi beliau jelas menunjukkan beliau ini sangat menentang sistem kolonialisme dan feudalisme ketika itu. Dan beliau ini sangat prihatin tentang kehidupan masyarakat ketika itu, di mana dengan sistem yang
dijalankan, iaitu sistem kolonialisme dan feudalisme ketika itu telah menindas kehidupan masyarakat ketika itu. Dan cara-cara penentangan beliau ini agak unik sekali kerana beliau luahkan dalam bentuk karya penulisan beliau seperti dalam puisi dan sebagainya. Dan kebanyakan saja beliau persoalan menentang penjajahan, mengkritik golongan feudal dan kapitalis. Asas 50 berpendapat bahawa penjajahan, kapitalisme dan feudalisme melambatkan perjuangan kemerdekaan dan hanya melahirkan masyarakat berkelas dan menindas masyarakat bawahan. Baik, khususnya isi kandungan seterusnya yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini ialah mengenai hasil karya beliau, iaitu antara karya popular beliau ialah Ayah Belum Pulang, Kuala Sendiri dan Selat Melaka. Dan dalam buku ini menyatakan bahawa Selat Melaka merupakan puisi pertama yang dihasilkan beliau, di mana beliau ketika itu menjadi polis. Dengan menghayati suasana Selat Melaka, beliau telah berjaya menghasilkan puisi tersebut. Dan kita terus kepada pengajaran. Antara pengajaran yang saya dapat melalui pembacaan buku sastrawan negara Usman Awang ini, yang pertama ialah kita hendaklah mempunyai sifat patriotik, di mana kita dapat lihat dalam buku ini beliau sangat menentang sistem kolonialisme dan feudalisme yang menentang masyarakat, yang menindas kehidupan masyarakat ketika itu. Jadi dengan sifat patriotik yang wujud dalam diri beliau, maka beliau menentang dan cuba mempertahankan hak-hak masyarakat di tanah Melayu ketika itu. Dan yang kedua ialah kita mesti ada sifat prihatin, di mana dalam sifat prihatin yang ditunjukkan oleh beliau itu, beliau menyeru rakyat mengubah taraf hidup dan taraf pemikiran mereka agar mereka tidak lagi ditindas oleh penjajah pada ketika itu. Dan beliau membantu masyarakat memupuk persefahaman, dan pada hari ini kita lihat melalui hasil karya yang dihasilkan oleh beliau dapat menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia. Maka dengan itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kehidupan Datuk Dr. Usman Awang, maka bolehlah meminjam buku ini di Perpustakaan Hamsia IPG Kedah. Sekian saja daripada saya, saudara moderator, saya serahkan kepada saudara. Terima kasih saudari Liswayat tentang kupasan yang amat bersemangat tentang buku sastrawan negara Usman Awang. Jadi saya amat yakin hadirin dan hadirat sudah tidak sabar lagi untuk mendengar kupasan daripada ahli panel kita yang ketiga. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada saudari Nur Sabirah binti Saimi. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin semua. Pada petang ini, saya ingin menceritakan sinopsis sebuah novel yang ditulis oleh Syahdan Ahmad, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan diberi tajuk Kosong. Baiklah, di dalam fikiran hadirin semua pasti tertanya-tanya mengapa karya ini diberi tajuk sebagai Kosong. Satu persatu akan kita rungkaikan selepas ini. Baiklah, novel ini telah mengisahkan tentang seorang pelukis yang digelar sebagai Aku, seorang yang sangat teliti dalam menilai sesuatu perkara, dan sahabatnya Daiman Kreko atau lebih dikenali sebagai Kreko, seorang sastrawan dan seorang yang sangat terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara. Baiklah, novel telah dimulakan dengan kisah di mana Aku dan Kreko telah bersepakat untuk menilai salah seorang daripada rakan Kreko, iaitu Dul. Dul merupakan seorang penyanyi rock daripada kumpulan rock yang sangat terkenal, iaitu Mad Dog. Dan dia juga merupakan seorang yang sangat pandai bermain alat muzik, namun langsung tidak mempunyai kemahiran dalam melukis maupun berbahasa. Dan dia juga merupakan seorang yang telah terpengaruh dengan budaya barat. Baiklah, apabila pemikiran seorang pelukis dan pemikiran seorang sastrawan digabungkan, maka pelbagai tafsiran telah timbul. Di mana tafsiran yang pertama, mereka telah menafsirkan tentang rambut Dul yang mengerbang seolah-olah seperti sarang tebuan yang tiada penghuninya, seolah-olah seperti sarang tebuan yang tiada isinya. Dan yang kedua, mereka telah menafsirkan tentang subang panjang yang dipakai oleh Dul, di mana mereka merasakan masih tiada aura rock yang cuba ditunjukkan oleh Dul. Hal ini kerana Dul hanya memakai satu subang sahaja di sebelah telinganya, sedangkan kedua-dua telinganya mempunyai lubang di bahagian bawah. Dan yang ketiga, mereka telah menafsirkan tentang kain merah yang dililit di dahi Dul. Bagi sesetengah masyarakat kita, pasti ada yang menafsirkan bahawa kain merah adalah satu imej
namun tidak bagi pelukis dan sastrawan ini. Mereka merasakan masih tiada aura rock yang boleh ditunjukkan oleh Dol. Baiklah, apabila mereka berbincang, mereka menggabungkan idea mereka, lalu mereka lampirkan idea mereka itu di atas satu kertas, dan kertas itu hanya dipenuhi dengan perkataan kosong sahaja, dan ini telah menimbulkan perasaan hairan. Lalu mereka berfikir bagaimana ingin mereka menyampaikan idea mereka itu kepada Dol. Lalu dengan secara tiba-tibanya Dol mengambil kertas itu dan tertawa, dan ini telah menimbulkan lagi perasaan hairan kepada kedua sahabat ini. Lalu Dol berkata, apa yang ada di dalam fikiran kamu itu memang sangat benar. Image rock yang cuba ditunjukkan oleh Dol itulah sebenarnya kekurangan dalam dirinya. Apa yang cuba disampaikan oleh penulis melalui karya ini adalah Dol telah bergelar sebagai seorang penyanyi rock hanya kerana dia telah terpengaruh dengan aliran barat dan bukan daripada minatnya sendiri. Baiklah, 3 pengajaran utama yang ingin saya tujukan buat hadirin semua adalah yang pertama, Yang pertama, kita tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Setiap perkara yang kita lakukan di dalam dunia ini perlulah disusuli dengan sikap jujur dan ikhlas, sama seperti belajar. Sekiranya kita belajar tetapi tiada rasa jujur dan ikhlas itu, kita tidak akan dapat ilmu yang kita pelajari. Dan yang kedua, janganlah kita hidup dengan perasaan yang mudah terpengaruh dengan budaya barat. Seperti yang diceritakan di dalam novel, Dol telah bergelar sebagai seorang penyanyi rock hanya kerana dia telah terpengaruh dengan budaya barat dan bukan dari minatnya sendiri. Dan yang ketiga, kita hendaklah mempunyai jati diri yang kuat, sama seperti yang diceritakan di dalam novel, di mana Dol tidak mempunyai jati diri yang kuat dan kerana itulah dia mudah terpengaruh dengan aliran barat. Baiklah, sebagai penutup, saya pasti hadirin semua pasti tertanya-tanya apakah faktor utama aku dan Diamond Kreko telah bersepakat untuk menilai perwatakan Dol ini. Sekiranya hadirin semua ingin mengetahui dengan lebih lanjut, hadirin bolehlah meminjam novel ini daripada saya, dan saya dengan terbuka hatinya boleh meminjamkan novel ini buat hadirin semua. Terima kasih dan saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Nur Sabira tentang perkongsian tentang buku yang telah beliau kaji. Jadi berdasarkan perkongsian daripada 3 orang ahli pilihan pengulas kita pada petang ini, apa yang dapat saya simpulkan di sini bahawa betapa penting dan perlunya amalan membaca dalam diri seseorang untuk membentuk modal insan yang cemerlang. Hal ini dikatakan demikian kerana sesebuah karya penulisan mampu memberikan impak dan kesan yang mendalam kepada pembaca sekiranya pembaca dapat memahami apakah intipati yang cuba disampaikan oleh pengarang. Jadi saya menyeru kepada hadirin dan hadirat tuan dan puan sekalian agar menerapkan amalan minat membaca dalam diri masing-masing, terutamanya karya bahasa Melayu sastrawan negara Malaysia sendiri. Benarlah kata orang, budaya bangsa membaca, bangsa berjaya. Jadi sebelum saya menyudahi sesi bicara buku kita pada petang ini, izinkan saya menyampaikan serakat pantun. Mekar sejambak bunga kubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, surah Al-Alaq sebagai bukti. Jadi saya sudahi dengan kalam barakah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator yang banyak berkongsi ilmu sebentar tadi. Mengukir kejayaan sebuah kebanggaan menghulur bakti sepanjang usia. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, wadah perpaduan bangsa Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam gerakan dekat bahasa kebangsaan. Baiklah, gerakan dekat bahasa kebangsaan merupakan sebuah usaha yang amat baik untuk menerapkan rasa kemegahan dalam
bagi semua lapis masyarakat di Malaysia untuk sama-sama mendapatkan bahasa Melayu yang seterusnya menjadi idiom perpaduan untuk membina keharmonian dan persefahaman di dalam negara kita. Sebuah bangsa yang berjaya adalah sebuah bangsa yang berpegang teguh kepada bahasa dan budaya bangsa itu sendiri. Sebenarnya suatu waktu dahulu bahasa Melayu ni suatu bahasa yang sangat berkuasa. Kerana penguasaan bahasa Melayu saya, kerana kemasan saya dalam tata bahasa yang menyebabkan saya berjaya dalam hidup saya dan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jangan segan untuk berbahasa. Bahasa Malaysia, bahasa semua. Malaysia nafas ada pelantap janji kita guna sebaik minta maaf nadanya kalau baik itu budi mesti yang indah itulah bahasa kebangsaan bahasa Melayu bahasa penyanyi aku dengarkan bahasa Melayu, bahasa penyanyi, aku dengarkan. Bahasa
apa kurangnya? Bahasa Melayu terus dimartabat. Tanggungjawab siapa? Itu persoalannya. Bertubuh emas, burung Garuda, tajamnya mata, mencengkam bangsa. Tanggung jawab dipikul generasi muda, penerus agenda warisan bangsa. Cik adik manis, dengar ya. Apa guna ke seberang sana kalau tidak bersama dayungnya? Jika saudari Arif bijaksana, bahasa roja, apa natijahnya? Berjalan segak, bersarungkan jas, bertali leher, setera kainnya. Nilai bahasa akan terjejas, begitu juga identitinya. Si Sri Ayu memetik lada, riangnya hati sambil menari. Bahasa Melayu, bahasa ibunda, mengapa kini kian terpinggir? Ketupat raya lemak bersantan, dicicah dengan rendang ayam. Tidak lain, tidak bukan, jati diri kian tenggelam. Berbagai budaya mengisi indah, masyarakat madani hidup harmoni. Bahasa Inggris mendidik kakak, apakah salah untuk dikuasai? Berseri-seri di pagi hari, berkenaan busana sulaman si aspa. Bahasa Inggeris boleh dikuasai, bahasa Melayu janganlah dilupa. Subur melur, tepian terangga, bukan mengunik, pinggir kerakam. Di mana silapnya ajaran bonda, bangsa Celaru tika mengungkap. Cik adik manis, pantun dijual, saya sudi membeli. Suram nakoda, layar ke Sunda, pendam di jiwa, rindukan insan. Tidak kurangnya ajaran bonda, cuma anak wadlan lupakan warisan. Jalan berdua bersama Cik Abang, gadis Palembang, durjanya Ayu. Sains teknologi terus berkembang, bagaimana nasib bahasa Melayu? Nah, dengarkan ya. Sopan si Suti duduk bersila bersama Mbah, pinang dibelah. Bahasa Melayu mampu terbela, dikerah jawatan kuasa bentuk istilah. Lembu dan kambing tidur di kandang, tuan rumah syok bermimpi. Bahasa Melayu semakin hilang, mengapa ia boleh terjadi? Cantiknya paras putri salju, pulang petang bersama Nenda. Bahasa Inggris kini meneraju, rakyat pula semakin menjulang. Budaya Celaru kita tak sedar lemah identiti pengukur keamanan. Dua bahasa mengisi dasar, gagahkah bahasa Melayu meniti zaman? Pulau Bangkor di atas peta hendak dimeju bersama teman. Bahasa Melayu, bahasa kita tentang gemilang zaman berzaman. Aduhai kanda berakhir sudah bersama pasangan Siti Khadijah, berbalas pantun pantang mengalah pusaka bangsa
Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas persembahan multimedia yang ditayangkan sebentar tadi. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan teater memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Majlis ini akan diserikan lagi dengan persembahan teater yang akan dipersembahkan oleh kumpulan teater Layar Mestika bawah bimbingan Sylvester Kagan yang bertajuk Legenda. Majlis mempersilakan. Tempatkan kau orang tua. Sudah berapa kali aku taruh dengan tua? Tua lebih tua dari aku. Memang aku tidak dapat lawan dengan Sina. Tapi aku dapat lawan dengan Sina. Sekarang orang tua, kau mau kubah atau tidak? Jika mau di mana racunnya? Berapa harganya? Jangan masuk campur dengan urusan aku. Aku berusaha saja.
Sanggupkah kau tahu? Apa perlu kupang? 50 kau. Aku harap kupangku tidak pasir begitu saja. Aku ingin kau mati dari sana. Kau ingat tua makan di budaya kau? Tidak, tidak. Tua itu bicara. Dia adalah kalian sendiri. Sudahlah. Retua, engkau tak usah risaukan aku. Aku punya rancangan aku. Rancangan aku pasti. Aku tidak suka tinggal dari engkau. Aku minta diri. Bagus. Awam, kembali kamu. Aku mau menguji ketakasan kamu. Baik, Guru. Kekuatan dan ketakasan memerlukan latihan yang kuat. Malah, kekuatan dan ketakasan bukannya terletak pada Tuhan yang kadang datang dan pergi. Tetapi, usaha itu lebih besar nilainya. Baik, Guru. Mana sungguh hari ini. Wah, Ya, Ibu. sudah sediakan makanan kau. Terima kasih. Terima. Baik, Guru. Wah, Ya, Ibu. bukan dah dulu. Nanti kamu jatuh sakit. Tuhan masih hidup. Tapi, nanti Tuhan menjamah masakan Ibu. Paling bagus kalau begitu. Baiklah, itu nih dulu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Nan. Anak-anak, jemputlah makananmu. Baik, Guru.
Ya, Timah. Abang-abang apa khabar? Abang baik-baik saja, Timah. Timah pula, apa khabar? Timah, baik sahaja abang. Nampaknya abang macam keletihan. Ya, Timah. Lebih baik bilah benit air untuk abang. Kalau begitu, buatkan abang segelas kopi. Baiklah abang. Kalau begitu, Timah pergi ke dapur dulu ya. Ya, Sebentar ya abang. Abang, inilah air yang abang nakkan tadi. Terima kasih, Timah. Jemputlah minum. Timah. Timah pergi ke dapur dulu ya abang. Apa yang sedang kau lakukan, Kenanga? Apa yang hendak kau tahu? Kau sudah bilang ke Panglima, aku sedang pastilah ini. Begitukah? Banyak juga makanan kau hidangkan. Adakah kau hidangkan untuk cinta hati kau yang bertepuk sebelah tangan? Jangan begitu, Panglima. Kau suka buat aku terasa sedih, kan? Dulu, aku hadiahkan dia sepasang baju Melayu. Sehingga ke hari ini, aku tidak melihatnya memakai baju yang aku hadiahkan. Kesian sungguh kesan kau. Beginilah. Biar aku bantu kau. Bantuan? Bantuan dari kau? Bantuan apa? Dah, ambil air. Apa ini, Panglima? Air inilah yang akan membuatkan seseorang itu jatuh cinta kepada kita. Bukan kau mahu tuah cinta kepada kau juga. Mahu. Kenanga mau tuan jatuh cinta kepada Kenanga. Jika begitu, kau hanya perlukan untuk tuang minuman ini ke dalam minumannya. Selepas itu kau akan menjadi wanita paling jelita di mata. Tapi kalau kau beri kepada aku, adakah aku membayarnya? Tidak perlu, Kenanga. Apabila kau sudah berkahwin dengan tuan nanti, berpulanglah pada engkau untuk membayar nanti. Aku minta diri dulu. Terima kasih ya, Panglima. Sama-sama. Tidak lama lagi, tua akan mati. Panas sungguh hari ini. Eloklah aku berehat dahulu. Abang tua, tak ke mana? Tuas sedang mencarikan. Kenanga pulang buat apa di sini? Ya, abang tua. Abang tua tidak tahu kau Kenanga kerja di sini. Abang tua duduk di sini, mesti nak minum air kan? Abang tua nak minum air apa? Bagi saja tua, air yang dapat menghilangkan dahaga. Baiklah abang tua, Kenanga buat sekarang. Selepas dia minum air ini, tua pasti akan jatuh cinta kepada Kenanga. Betul kan, Kenanga? Betul?
Next one, Cik. Ketika aku berkelit dengan waktu, sejenak saja beristirahat, melepaskan elang sebahagian peluk dalam peluknya yang penuh. Ketika aku terjerat ketidakpastian, sedikit saja menawan pasti. Langkah kutemukan setitik arah dalam tuntunanmu yang bijak. Ketika aku derita dalam sisi di hidupku, ku selalu merasa berkatmu, penghiburan dengan daya cinta dalam hatimu yang penuh berarti. Tuhanku, dalam temanmu ku sebut nama, biar susah sungguh. Ingat kau penuh seluruh. Tuhanku, cahayamu panas suci bagai kedip-dip di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk kembali di negeri asing. Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Ketika ku dalam apapun aku, ku terus bernaung di bawah bayangmu, mendapat keduguhan jiwa rapuhku dalam cintamu yang untukku. Tuhan, pada Kau pemeluk aku yang melampaui apapun. Ku
penuh pengharapan dan kepastian arahmu. Tuhanku dalam terangmu, ku sebut nama biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, cahayamu panas suci bagai kedip diri di kelam sunyi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas persembahan seni dalam puisi sebentar tadi. Hadirin sekalian, tiba masanya untuk kita menyaksikan persembahan penutup bagi majlis penangguhan rasmi sambutan Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan IPG Kampus Tun Abdul Razak yang akan dipersembahkan oleh kumpulan PPSMP BM 1620 yang bertajuk Bahasa Jiwa Bangsa. Majlis mempersilakan.
Marilah, mari rakyat semua buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Bahasa Melayu, bahasa penyatu, bahasa Melayu, bahasa ilmu. Mari martabat bahasa kita, bahasa kebangsaan, bahasa jiwa bangsa. Menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, mari rakyat semua buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Terima kasih anak-anak Anas dengan Haifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, Cik Zaliha Musa, Dr. Sarah Beden, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Encik Muang selaku wakil kepada Ketua Jabatan PJK, Encik Abu Bakar Syam, Ketua Unit Khidmat Pengurusan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, pensyarah dan pelajar-pelajar sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah perkenannya dapat kita bersua di majlis penangguhan rasmi sambutan gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IPG Kampus Tun Abdul Razak bagi tahun 2020. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah atas kejayaan semua pihak dalam menjayakan program ini. Kejayaan yang dicapai pada hari ini adalah berkat usaha yang tidak berbelah bagi daripada pelbagai peringkat, di mana kita lihat Jabatan Pengajian Melayu telah berkolaboratif dengan sebegitu baiknya dengan Jabatan Jasmani dan Kesihatan. Semoga inisiatif pelaksanaan sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan ini menjadi satu langkah ke depan dalam merealisasikan bahasa Melayu sebagai wadah pembangunan negara dan seterusnya memperkasakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang mencakupi pelbagai bidang dan sektor di Malaysia. Tuan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa antara inisiatif pelaksanaan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020-2030 ialah mengantarabangsakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama di ASEAN dan menjadikan Malaysia sebagai pusat pesuratan Melayu terulung di dunia. Usaha ini telah dilakukan oleh IPG Kampus Tun Abdul Razak di bawah Jabatan Pengajian Melayu, iaitu mengadakan kolokium bahasa, budaya dan sastra, iaitu satu program kolaboratif antara Jabatan Pengajian Melayu IPTA dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau pada 25 hari bulan Februari tahun ini. Program seumpama ini boleh diteruskan pada masa akan datang agar inisiatif Dekad Bahasa Kebangsaan dapat direalisasikan meskipun dunia sekarang ini menghadapi krisis COVID-19. Pada musim yang sukar ini,
penggunaan platform maya seperti apa yang kita ada hari ini merupakan satu strategi yang boleh digunakan selain dapat menjimatkan kos seperti aspek pengangkutan, penginapan dan sebagainya. Usaha mengantarabangsakan bahasa Melayu ini haruslah menjadi satu aktiviti yang dibudayakan dalam organisasi. Pada asalnya kita telah merancang untuk membolehkan semua pelajar yang berada di kampus pada ketika ini untuk sama-sama berada dalam dewan ini untuk menyaksikan persembahan. Tetapi disebabkan oleh penularan COVID-19, kita telah menghadkan jumlah penonton kita pada hari ini ke dalam 50 orang. Tetapi saya difahamkan bahawa event kita pada hari ini dirakam dan akan dikongsikan semua warga IPG Kampus Tun Abdul Razak. Dan saya merasakan rugi kalau orang lain tidak dapat menyaksikan apa yang saya saksikan tadi. Sangat rugi kalau mereka tak dapat lihat. Jadi mohon dikongsikan dengan warga IPG Kampus Tun Abdul Razak dan juga pada orang lain. You have the platform kan? Ada platform untuk share event ini. Dah keluar dalam bahasa Inggeris. Okay. Apabila bercakap tentang pembudayaan, sebenarnya usaha ini memerlukan masa dan proses. Masa dan proses ini haruslah berlaku secara berterusan. Usaha Jabatan Pengajian Melayu merupakan rintis ke arah mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Krisis COVID-19 bukan satu halangan bagi kita. Kalau hendak seribu daya, kalau tak nak seribu dalih. Pandemik COVID-19 satu cabaran kepada kita, sahutlah cabaran itu. Tuan-puan yang dihormati, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar yang terlibat dalam persembahan tadi. Kerana berjaya memeriahkan aktiviti sambutan gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan ini. Saya berbisik kepada timbalan pengarah, dah lama saya tak rasa seronok macam ni. Sudah rindu nak melihat pelajar beraksi di atas pentas. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pelajar-pelajar. Saya tersilap tarikh. Saya ingatkan pada hari ini saya ada mesyuarat dengan pihak UiTM dengan beberapa penyelidik daripada US secara dalam talian. Jadi saya sangat kecewalah bagi tahu Dr. Sarah, sorrylah, maaflah saya tak dapat hadir, tapi saya akan cuba untuk hadir selama 1 jam. Jadi dipindahkan jam tu daripada 2.30 ke jam 2. Jadi bila saya balik ke pejabat tadi, kemudian saya nak masuk dalam Google Meet, sebenarnya mesyuarat saya pada 13 hari bulan November. Begitu melompat hati saya keriangan. Saya kata, okey, saya boleh balik lagi ke DSS untuk menyaksikan persembahan pelajar. Seperti mana yang kita saksikan tadi, bahawa banyak aktiviti yang telah diadakan yang melibatkan pelajar bagi kedua-dua jabatan ini seperti choir, tayangan video, teater, bicara berirama, bicara buku dan seni dalam puisi. Sebenarnya aktiviti gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan ini sebagai cabaran bagi pelajar-pelajar untuk mengembangkan bakat dan kemahiran masing-masing. Saya tak tahulah, mungkin ada dalam kalangan pelajar yang buat persembahan tadi, mungkin ini adalah kali pertama dalam seumur hidup mereka berada di atas pentas. Mungkin, saya tak tahulah. Tapi kalau pelajar seni, saya tahu pentas ni, berlakon ni, berteater ni merupakan satu perkara yang biasa bagi mereka. Tapi saya pasti ada juga pelajar yang tak pernah membuat persembahan. Jadi perasaan apabila diberi peluang untuk berada di atas pentas, rasanya mula-mula takut, tetapi apabila dah berada dalam pentas, dah buat latihan, rasa seronok pula. Banyak hikmah di sebalik aktiviti sambutan ini.
Program ini satu pentas untuk melahirkan bakat-bakat baharu dalam kalangan pelajar. Di sinilah aspek kepintaran pelajar dapat dijungkil seperti dalam persembahan yang kita saksikan tadi. Jika tidak terlibat dengan aktiviti ini, tentu pelajar dan kepintaran yang dimiliki mereka seperti interpersonal, intrapersonal, kinestetik, verbal linguistik, visual, ruang, muzik dan naturalis tidak dapat dicungkil. Pepatah ada menyatakan bahawa bunga yang berkembang pada musim yang sukar ialah bunga yang paling cantik antara yang lain. Dengan perkataan lain, pada masa sukar inilah kita dapat mengenal mana satu manikam atau permata. Oleh itu, terima kasih kepada aktiviti dan tugasan yang diberikan kerana melaluinya pelajar-pelajar dapat menggilap bakat yang terpendam. Kalau saya lihat dari segi persembahan teater terutamanya dan juga bicara berirama, dulu semasa saya guru di sekolah, saya merupakan guru yang diberi tanggungjawab untuk kelab drama dan juga untuk bicara berirama. Dan saya tahu untuk menghasilkan teater walaupun 20 minit ataupun setengah jam, latihan yang diperlukan ialah beratus jam, berpuluh jam, beratus jam. Kalau nak lagi baik, beratus jam. Tapi oleh kerana saya tahu pelajar, oleh kerana ada kuliah kan, jadi waktu selepas jam kuliah, saya pasti pelajar memang membuat latihan selepas waktu kuliah. Dan itu memerlukan komitmen yang tinggi. Dan kalau saya lihat dari segi cara persembahan itu tadi, saya boleh lihat bahawa banyak jam yang telah digunakan, menunjukkan komitmen dan dedikasi. Dan di sebalik pelajar-pelajar yang berjaya adalah pensyarah yang berdedikasi. Jadi terima kasih kepada pensyarah yang telah menjadi fasilitator untuk memastikan bahawa pelajar kita boleh menghasilkan persembahan yang terbaik. Tuan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap program yang diadakan ini bukan sekadar program, tetapi sebagai satu strategi kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang komitmen kita bersama dalam memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 152/1 dalam Perlembagaan Negara. Melalui program yang diadakan setahun sekali ini akan dapat memberi kesedaran tentang peranan kita untuk memertabatkan bahasa Melayu terutamanya dalam kalangan siswa pendidik. Saya percaya dengan adanya latihan dan kemahiran yang dipelajari akan dapat digunakan untuk melatih anak-anak didik di sekolah ketika program kebahasaan dilaksanakan seperti yang kita lihat tadi. Saya menyeru supaya semua warga IPG Kampus Tun Abdul Razak dari peringkat pelajar hinggalah ke peringkat pengurusan dapat memberi sokongan yang sepenuhnya dalam menjayakan sambutan pada kali ini. Bagi pihak saya dan juga Timbalan Pengarah, kami memberi sokongan 110% pada program ini. Oleh itu, bersama-samalah kita meraihkan sambutan gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan ini dengan satu komitmen yang tinggi. Salah satu caranya ialah bermula dengan diri kita sendiri dahulu, iaitu sentiasa menggunakan bahasa yang betul dan gramatis dalam penulisan dan percakapan. Tuan-puan yang dihormati sekalian, sebelum mengundur diri, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur, iaitu Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atas komitmen yang telah diberikan untuk memastikan kejayaan program ini, dan terima kasih kerana menjemput saya untuk merasmikan majlis penangguhan ini.
Saya berharap program ini bukan saja sebagai manifestasi suara-suara pelajar melalui persembahan yang diketengahkan, tetapi akan dapat menanam jati diri bangsa Malaysia yang cinta akan bahasa kebangsaan. Hal ini akan memperkasakan usaha ke arah pemupukan bahasa Melayu tinggi bagi membentuk tamadun bahasa Malaysia yang berbudaya dan berakhlak mulia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya tangguhkan Majlis Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan bagi tahun 2020 tingkat IPT Kampus Tinggi Abdul Razak dengan rasmikan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Diminta Puan Pengarah untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderamata. Untuk itu, majlis mempersilakan Dr. Sarah binti Bidin untuk menyampaikan cenderamata. Terima kasih diucapkan atas sesi penyampaian cenderamata itu tadi.